Dalam video ni saya akan share cara trade counter momentum. Make sure you guys tengok sampai habis. Artlist.io. Alright guys, welcome back to the channel. Jadi dalam video hari ni kita nak buat topik yang sangat special, iaitu cara trade counter momentum. So make sure you guys enjoy lah the video, sebab kita nak cerita beberapa part, poin-poin penting lah dalam video ni. Okay? Okay guys, so untuk video ni kita nak buat 3 poin, iaitu number 1, kita nak cerita tentang screening. Macam mana kita nak tentukan counter ni sesuai tak untuk kita nak buat momentum trade. Number 2, macam mana kita nak buat reward risk. Dekat mana kita nak untung, dekat mana kita nak rugi. Contoh lah, macam mana kita nak target. Number 3, barulah kita nak cerita tentang macam mana nak entry untuk counter momentum trade ni. Secara ringkas lah, tiga-tiga ni. Okay, so tanpa melengahkan masa, jom jump into our topic. Alright, number 1, kita nak cerita tentang screening. Macam mana kita nak jumpa counter untuk kita nak buat momentum trade lah. So momentum trade is intraday ke, BTST ke, ataupun nak hold short swing ke, contoh So antara cara mudah, percuma saja, tanpa perlu beli any screener. Okay, kita boleh pergi di platform M+ kita ni. Alright, so kita pergi je di top active. Okay, so dia akan keluar macam ni lah. So cara kita nak filter untuk counter momentum ni, cara saya. Tak perlu you nak cakap, oh ada cara yang, oh ni cara tak bagus apa semua. Itu cara you, cara you. Cara saya simple. Sangat simple, pergi di top active, cari saham yang atas 30 sen. Kan ada lah yang cakap, oh apa pula saham atas 30 sen, saham bawah 30 sen pun bagus je. Tu masalah dia. Okay, so kalau you nak buat, you rasa lebih baik penny stock, you boleh buat video you sendirilah untuk macam mana you buat penny stock trade. Saya nak cerita untuk cara saya. Simple. Saya tak nak dekat situ nanti ada yang cakap macam-macam, saya tahu. Okay, so cara saya mudah. Pergi di top active, nak cari screen counter momentum ni, cari saham atas 30 sen. Lebih baik personally bagi saya atas 50 sen. Okay. So contoh, kita pergi je di top active, right? Kita tengok saham, contoh senang je. Senang sangat-sangat, dan make sure syariah lah. So dekat sini kita boleh jumpa SP Setia, jumpa satu dah, Ecovest, jumpa dua dah. Okay, Velesto bawah 30 sen kita tak nak. Simprop atas 30 sen, jumpa dah. MRCB, jumpa dah. Kebanyakannya memang counter property dan construction lah yang tengah game sekarang. Sendai, IWCT. Okay, IWCT ni memang counter yang tengah momentum sekarang lah, agak cun sebenarnya. Okay, Masing. Okay, Destiny kita tak nak. Warren kita tak nak. Okay, MyEG. Jadi simple. Tu step number 1. Jadi step number 1, nak screening ni, okay, pergi je di top active. Alright. Okay, pergi je di top active and then cari je saham yang atas 30 sen. Saya tak nak berdebate. Tak maaf. Untuk kali ni saya tak nak berdebate dengan orang yang cakap, oh kenapa atas 30 sen, bawah 30 sen pun bagus, ada je yang bagus. Itu you buat lah. Video you sendiri. Okay. Saya nak share cara saya. Kalau cara saya trade atas RM1, maka atas RM1 lah dia. Okay. So atas 30 sen. Mungkin ada yang akan bertanya, kenapa pilih atas 30 sen ni macam ni guys? Kebanyakan, bukan saya cakap semua, kebanyakannya saham bawah 30 sen ni susah untuk nak trade. Untuk nak buat momentum trade ni agak susah untuk saham bawah 30 sen. Kenapa? Sebab saham bawah 30 sen ni risiko dia agak tinggi berbanding saham atas 30 sen. Dia ada banyak masalah lah. Dan saya tak nak cerita dalam video ni apa masalah dia. Nanti kita boleh buat video. Kalau you guys nak, boleh komen. Kenapa bermasalah tuan trade penny stock, you boleh komen. Saya tak nak. Saya nak cerita simple je, atas 30 sen. Sebab dia ada banyak masalah sebenarnya trade saham bawah 30 sen ni. Walaupun memang ada saham yang atas 30 sen ni bukan bagus sangat, bukan bagus sangat fundamental, tapi kebanyakan, faham ayat ni, kebanyakan saham bawah 30 sen ni masalah. So you dah tahu kebanyakan yang masalah, suka hati you dah nak trade tak. Okay, so cara ni yang ni untuk momentum trade, ambil je saham atas 30 sen, and then obviously kita nak di syariah lah. Okay, so macam mana nak tahu syariah? Kalau dekat platform M+ ni ada bulat sebelah nama dia. So simple sahaja. Alright, tu step number 1. Okay, step number 2. Alright, bila you dah jumpa counter ni, katakanlah you dah jumpa
tiga counter. Katakan you jumpa UEMS, contohlah. Okay, daripada Uscreen ni you jumpa UEMS, IWCT. Okay, kita nak ambil Tita contohlah. Okay, ada tiga counter yang you rasa cun, yang tengah momentum sekarang. So macam mana you nak entry? Itu nanti kita akan cerita dah macam mana nak entry kan. Alright, sekarang ni kita nak cerita dulu number one, macam mana kita nak decide whether boleh tak kita nak ambil UMS ni, IWCT ni, Tita. Tu number one tadi kan saya cakap. Point number one adalah screening, macam mana kita nak menentukan counter ni sesuai tak untuk momentum trade. Sebab ramai orang dia nak buat momentum trade tapi dia pilih saham yang untuk setup long term. Jadi tak sesuai. Okay, so macam mana kita nak tentukan? Tuan, tiga counter ni saya dah shortlisted untuk saya nak buat momentum trade. Okay, simple sangat-sangat. You buka je chart dia. Katakanlah you nak buat momentum trade counter IWCT. Okay, so number one, you kena faham bila you nak buat momentum trade ni, you nak agak-agak you kena ada tempoh agak-agak berapa lama nak hold. So katakanlah you nak hold seminggu. So you tengok seminggu punya movement. Okay, so katakan you nak hold 3 hari contoh. Okay, so tengok 3 hari movement ni berapa. Okay, so senang je macam mana nak kira movement tu. Katakan you ni adalah pullback trader, you suka ambil dekat area pullback. Area pullback contoh macam kita pernah buat video sebelum ni, itu kita akan cerita 6.63 juga cara nak entry tu. Okay, so katakanlah pullback punya zone area sini. Okay, katakan daripada harga 80 sen dia dah naik sampai 88, and then dia pullback sampai 83 contohlah. So 83 ni RBS area zone lah. Okay, untuk beli contoh. Okay, so you tengok je. Selalunya dalam 3 hari, kalau you nak hold 3 hari lah, dia boleh naik berapa banyak kalau dia daripada zone. Okay, so contoh IWCT, ambil zone mana, area mana zone. Okay, contoh lah, kalau IWCT ni dekat sini, okay, dia break up kan, so dia buat pullback, katakanlah area sini. So you ambil 3 hari, dia boleh naik berapa banyak. So katakan 1, 2, 3. So ambil je yang ni. Okay, so kira je daripada harga pullback tu, selama 3 hari dia naik dalam 6%. So, kalau you ni nak hold 3 hari, itulah amount yang logik untuk you boleh dapat. So, katakanlah IWCT dia pullback daripada sini sampai sini, katakan. So, tengok previous history dia, katakanlah benda ni tak jadi lagi. Katakan macam ni. Katakan macam ni. Okay, so sekarang ni you dah tahu dah. IWCT ni dalam 3 hari mungkin boleh dapat, kalau ambil area pullback, untuk di rebound tu boleh dapat mungkin 5%, 6%, 7% contoh. So logik tak untuk you beli, katakan hari Selasa, you nak hold sampai Khamis untuk you dapat 6%. Logik. So itu cara dia. So kalau you rasa 6% terlampau sikit lah, cari counter lain. Ataupun lamakan sikit. Hold seminggu ke 5 hari ke contoh. Nampak tak betapa simpelnya. So katakanlah you nak 10%. You ada 2 choice. Sama ada you cari counter lain, simple je, yang boleh naik 10% 3 hari, ataupun you boleh buat lama sikit. Contoh seminggu, 3 hari tu macam terlampau sikit dah. Nampak? Simple kan? Okay, so tu cara dia. Jadi bila you tengok, okay, IWCT ni lebih kurang kalau dalam 3 hari, kalau ambil daripada area pullback, dia boleh naik dalam 6%. So you kena tanya diri you. Tak ada istilah macam one answer sesuai untuk semua. No. So you kena tanya diri you, okay tak kalau aku hold 3 hari dapat 6%. Katakanlah modal dia 10,000. Okay tak untuk aku untung 600? Kalau bagi saya, okay je. 3 hari 6% ni bagi saya banyak je. So, you tanya diri you, berbaloi ke tak? So, kalau you rasa berbaloi, proceed. Kalau you rasa tak berbaloi, cari counter lain ataupun lamakan sikit. Itu cara nak pilih counter untuk momentum trade. Number 2, macam mana kita nak buat reward risk? Okay, katakanlah you nak hold untuk seminggu, katakan you target you boleh dapat 10%. Tadi kita ambil 3 hari. So katakanlah kita ambil lama sikit. Let's say lah UEP katakan 80 sen. Okay, you target dalam seminggu dia boleh dapat, dia boleh naik, sebab you tengok chart dia apa semua memang ranging dia tu dalam 10% lah. Kalau dia buat pullback, dia rebound tu normally dia rebound 10% macam tu contoh. So katakanlah 88 sen, which is 10% lah. Reward dekat sini ataupun potential profit. Okay, so you can tahu cut loss you berapa.
Okay, orang panggil cara mudah, dia ada banyak cara sebenarnya nak cut loss ni. Dia banyak sangat-sangat cara sebenarnya nak cut loss ni. Boleh buat trailing stop, you boleh buat pakai gun pun actually boleh. Ada yang pakai Fibonacci. So ikut you. Saya share satu cara sebab saya ada orang, minta maaf guys, saya siapa yang tengok video ni yang you guys jenis tak komplain, tak ada masalah. Tapi ada yang jenis macam oh, sini dah ada. Ada masalah dia. Dia ada banyak cara sebenarnya. So janganlah satu video saya share macam ni, you rasa ni yang terbaik. Bukan. Okay, so saya share cara mudah. Bagi saya mudah je. Okay, so katakan ni masuk 80%, you target dia boleh naik sampai 88. Reward dalam lebih kurang 10%. And then cut loss, make sure reward tu always double daripada cut loss you. So kalau katakan reward you 10%, jangan buat loss lebih 5%. So kalau you nak buat 4% boleh, you nak buat loss 3% boleh, tapi jangan lebih 5%. Sebab reward 10%. So katakanlah dalam kes ni kita buat negatif 5%. So 80% katakanlah kita kira cincai-cincai dalam 76 katakan. Katakanlah kita cut loss 76 sen. Okay. So bila kita dah jumpa satu entry, katakan dekat sini kan, katakanlah kita entry dekat 78 ni, area 78 IWCT ni guys, bukan saya share time sekarang, lama dah saya share dengan klien IWCT ni. Okay, lama dah saya share. So katakan you entry 78 sen, memang area RBS kita kat sini, saya buat dah itu, kan, memang saya share banyak kali IWCT ni actually. Okay, so 78 sen, zone, alright, zone 78 sen. Okay. So katakan you entry 78 sen, you target dia boleh naik 10%, katakanlah. You hold seminggu, katakan dia boleh naik sampai 10%. Which is area 86 dah kena kan, 86. Dah kena dah rasanya. Hampir kena. Okay, so hampir kena. Okay, jadi you target memang lebih kurang seminggu lah. Nak dapat 10% tu. So buat reward you 10%, so risk dalam katakan negatif 5%. Katakanlah, betul lah, 74 ni harga lain. Kan? So, you entry 78, ni untuk momentum trade, you target dia boleh naik dalam seminggu untuk dapat 10%. Then risk you buat half daripada reward you tu. So, macam ni cara dia. So, katakanlah you beli 78, target jual 86. Target dia boleh naik sampai 86, you nak buat trading stop, nak layan sampai atas ni pun tak ada masalah. And then risk you boleh buat half je daripada reward you. You nak buat lagi sikit pun boleh actually. Tapi you know, buatlah half. Okay. So katakan entry 78, target boleh jual 86, target boleh naik 86, cut loss 74 ke bawah. Nampak tak? Tu yang kedua, poin kedua iaitu reward risk. Macam mana nak buat reward risk momentum trade. Okay, simple. Alright guys, iklan sekejap. Weekend ni, Sabtu Ahad, esok kita akan invite dalam grup ATS Trader Circle Batch April, 2 hari bersama saya. Okay, saya akan guide siapa nak belajar momentum trade, macam mana nak trade counter momentum, intraday, scalping, BTST, macam mana nak rempit counter IPO pun kita akan share weekend ni. So siapa yang, if you guys rasa you ada modal RM1,000, RM2,000, sesuai sangat-sangat nak join, you nak belajar macam mana nak compound duit, you nak belajar macam mana nak buat intraday apa semua, wajib join weekend ni. Habis je kelas weekend ni, kita akan buat live every week. During market open kita akan buat, malam pun kita akan buat. Dan kita akan buat banyak kelas follow up macam market depth apa semua siapa join circle ni. Okay, so yuran tak sampai 400 pun, which is saya tak tahu ada tak yang buat kelas advance harga macam tu. So make sure you guys join. Nak join, klik link di bio, klik link di bawah description. Esok admin akan invite dalam group. Alright. Untuk poin ketiga, kita nak cerita macam mana nak entry counter momentum trade dia. Okay, dia ada banyak setup sebenarnya. Ada 6 setup sebenarnya. Untuk kalau setup saya ada lebih kurang 6 setup. Flat pattern breakout, zigzag breakout, ascending triangle breakout, RBS, okay, pullback obviously, and then breakout after consolidation. Macam XP Setia buat, itu breakout after consolidation. So ada 6 cara entry on trend line. Okay, ada, kalau cara saya ada 6 setup. Cara orang lain mungkin ada 20 ke, saya tak tahu. Okay, jadi hari ni kita nak cerita setup yang paling ideal lah, paling selamat semua ni my opinion. Okay, iaitu adalah pullback. So kalau you nak trade counter momentum ni, okay, so macam mana nak entry? Okay, you cari breakout, fresh breakout.
Ah, okay, so you cari fresh breakout. Macam mana fresh breakout? Contoh lah, dia dah lama buat downtrend. Okay, dia dah lama buat downtrend. Alright, and then dia dah start console. Lepas dia buat downtrend tu, and then dia start balik breakout ni, kita panggil fresh breakout ataupun permulaan uptrend. So the moment you nampak je ada counter buat macam ni, katakanlah by the time you nampak, selalunya by the time kita nampak tu dia dah naik, kita tak perasan kan. Kita mungkin bekerja ke apa ke, kita tak tengok market 2 hari ke apa, kita tengok ataupun kita tak perasan counter tu, kita tengok market tapi kita tak perasan counter tu. By the time kita perasan dia dah naik tinggi macam ni. So jangan kejar. Katakan base 80 84, dia dah naik sampai 88. Contoh, jangan kejar, terus buat alert dekat sini, alert crossing down. So tunggu je dia pergi 84 ni. Kalau dia tak pergi 84, tak ada rezeki, cari counter lain. Simple. Tu cara nak selamat. So lah ni kita panggil zone. Okay, so contoh macam ni. Jadi jangan kejar, jangan 89 90% tu biar je. Memang saya tahu susah. Ada orang cakap, ini nak naik sampai RM1 terus ni, nak meletup sampai RM2 ni. Dah besar ni. Kena sabar, kena tahan. Saya pun selalu FOMO juga dulu. Okay. Memang saya tahu, saya faham perasaan nak beli terus hari ni juga. Kena sabar. Memang kalau you tak sabar, you akan tewas. So tunggu je. Bila you pesan je ada counter breakout macam ni, you kena sabar terus buat alert crossing down. You tunggu je area zone. Sebab normally dia akan jatuh. Lagi banyak akan jatuh daripada naik terus. Memang kita tak nafikan ada yang naik terus nutup 3 bulan terus. Tapi memang you kena trust the process that if you sabar, you tenang, you akan menang. Itu je. Okay, so tu cara nak entry counter momentum. Cari je fresh breakout. Okay, fresh breakout yang baru nak start uptrend, and then jangan, kalau harga tu dah tinggi, jangan terus masuk, tunggu je, buat terus alert crossing down, the moment dia pull back, baru entry. Okay. Okay guys, nak recap sikit apa yang kita share hari ni. Ada 3 benda untuk cara untuk trade counter momentum. Number 1, okay, make sure counter tu sesuai untuk nak dibuat momentum trade. Kita nak counter yang boleh bergerak. Dah share dah tadi. Number 2, macam mana kita nak buat reward risk once kita dah jumpa counter tu, kat mana nak jual, kat mana nak cut loss. Number 3, macam mana nak entry. Entry dia ada 6 cara. Sebab tu saya cakap, siapa yang betul-betul serius, jangan keluar advance weekend ni. Okay, jangan keluar advance weekend ni. Memang insyaAllah, you tahu lah, 6 cara tu saya akan share during that class. Okay. So I hope banyak manfaat you dapat dalam video ni. So nak jadi momentum trader, you kena tahu the right way untuk nak trade. Lain cara momentum trade dengan long term trade. Okay. So guys, thank you for watching. I'll see you guys in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.